Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Damiri bin Muhammad, pemegang Kad Matrik A169-179. Hari ini kami akan melakukan video perbentangan khusus hubungan etnik bab 1, iaitu kesepaduan dalam kepelbagaian. Hubungan etnik di Malaysia. Kronologi era konflik 1945 hingga 1960. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, keadaan kehidupan rakyat sangat daif dengan persekitaran fizikal dan sosial yang memerlukan pembangunan. Suasana ketika ini memang kritikal dan terbuka kepada potensi negatif dan pelbagai masalah. Masalah yang paling besar ketika itu ialah konflik etnik antara Melayu dan Cina. Konflik Melayu-Cina tercetus akibat anggota Parti Komunis Malaysia (PKM) yang terdiri dari etnik Cina iaitu Bintang 3. PKM telah melakukan operasi memburu dan membunuh etnik Melayu yang didakwa bersubahat dengan tentera Jepun semasa era penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Kesan peristiwa ini timbul perasaan distant dan distrust antara kedua-dua kelompok ini. 1 April 1946, selepas tamat Perang Dunia Kedua, kerajaan kolonial British mengisytiharkan Malayan Union sebagai kerajaan baru bagi menggantikan British Military Administration (BMA). 11 Mei 1946, United Malay National Organisation (UMNO) ditubuhkan untuk menentang penumbuhan Malayan Union yang dilihat sebagai lebih menguntungkan etnik bukan Melayu ketika itu. 31 Januari 1948, Malayan Union dibubarkan melalui Perjanjian Persekutuan 1948. 16 Ogos 1948, perusuhan dan mogok oleh pekerja-pekerja ladang telah berlaku secara besar-besaran. Anggota Bintang 3 menjadi dalang rusuhan dan mogok. Mereka telah membunuh 3 orang pengurus ladang berketurunan Eropah di Sungai Siput. 23 Julai 1948, kerajaan kolonial British terpaksa mengisytiharkan darurat akibat siri keganasan dan sabotaj yang kian berleluasa dilakukan oleh anggota komunis Bintang 3. 1 Januari 1949, Communities Liaison Committee (CLC) ditubuhkan dalam usaha meredakan ketegangan etnik dan mengembalikan kesepaduan sosial dalam kalangan 3 kelompok etnik di Tanah Melayu. Konsep CLC ini menjadi asas kepada perkongsian kuasa antara etnik Melayu, Cina dan India di Tanah Melayu. 28 Disember 1955, rundingan damai baling 1955 diadakan antara Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj dengan Chin Peng. Rundingan damai baling 1955 menemui kegagalan akibat keengganan Tengku Abdul Rahman mengiktiraf Parti Komunis sebagai parti politik yang sah dan boleh bertanding dalam arus politik perdana. 31 Ogos 1957, Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pemasyuran kemerdekaan Tanah Melayu diadakan di Stadium Merdeka. 31 Julai 1960, pengisytiharan Perintah Darurat tamat. Perintah berkurung seawal 6 petang sehingga 6 pagi dimansuhkan. Kronologi era stabil tapi tegang 1961-1970. 16 September 1963, referendum pergabungan Sabah, Sarawak dan Singapura ke dalam Persekutuan Tanah Melayu membentuk negara Malaysia. Nama Malaysia menggantikan nama Persekutuan Tanah Melayu. Pemasyuran Malaysia diadakan di Stadium Merdeka oleh Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman. 21 Julai 1963, tercetus rusuhan kecil antara etnik Melayu dengan etnik Cina di Singapura. 27 Julai 1963, konfrontasi Indonesia-Malaysia tercetus akibat negara Republik Indonesia membantah pembentukan Malaysia. Presiden Sukarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai neo-koloni. Beliau melancarkan Operasi Ganyang Malaysia. Operasi Ganyang Malaysia lebih tertumpu kepada perang gerila dan sabotaj untuk melumpuhkan kegiatan ekonomi serta menimbulkan kekacauan di Malaysia. Operasi Ganyang Malaysia berakhir pada 28 Mei 1966. Rundingan Bangkok diadakan antara Kerajaan Malaysia dengan Kerajaan Republik Indonesia setelah Presiden Sukarno digulingkan oleh Jeneral Suharto secara rampasan kuasa. 13 Mei 1969, rusuhan kaum antara etnik Cina dengan Melayu kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini mengorbankan 250 nyawa yang terdiri dari etnik Cina dan Melayu. Rusuhan ini berlaku akibat isu perkauman dalam pilihan raya
69 dan jurang agihan kekayaan negara yang tidak saksama bagi setiap kaum. Kerajaan Malaysia menubuhkan Majlis Gerakan Negara (Mageran), Jabatan Perpaduan Negara, Majlis Perundingan Rakyat, Ikrar Rukun Negara dan menggubalkan dasar ekonomi baru bagi mengembalikan kepercayaan tentang perpaduan dan kesepaduan kaum serta menstrukturkan semula ekonomi setiap etnik di Malaysia. Kronologi era kesepaduan sosial 1971 hingga 2020. 1971 sehingga kini. Sudah 51 tahun keamanan, kestabilan dan keharmonian dicapai setelah tragedi rusuhan kaum 13 Mei 1969. Namun pada tahun 2001 terjadi peristiwa rusuhan kaum antara etnik Melayu dengan India. Peristiwa bukan faktor politik tetapi faktor ekonomi seperti kesukaran hidup dan persaingan untuk survival boleh mencetuskan penggeseran antara etnik. Kematangan rakyat menjadi kunci kesepaduan sosial Malaysia. Rakyat Malaysia suka bertikam lidah namun tidak akan bersengketa melalui konfrontasi dan keganasan. Era kesepaduan sosial berlaku akibat pemantapan interaksi antara keluarga, masyarakat, negara dan luar negara. Konflik sentiasa wujud namun masih dalam kesepaduan. Kesepaduan sosial di Malaysia terbina di atas jaringan hubungan yang rumit, lagi kompleks di dalam dan di luar negara. Masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Senarai kumpulan etnik, sub-etnik, suku, bahasa dan dialek di Malaysia. Kesepaduan sosial, pandangan alternatif untuk memahami hubungan etnik di Malaysia. Kewujudan kesepaduan sosial disumbangkan sama ada secara top-down, tindakan kerajaan yang diterapkan kepada masyarakat, bottom-up, hasil dari interaksi dan jalinan hubungan yang berlaku di peringkat masyarakat awam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari tanpa campur tangan oleh pihak kerajaan. Takrifan autoriti dan takrifan harian. 1. Takrifan autoriti cenderung bersifat tetap dengan sempadannya yang tidak boleh diubah. 2. Takrifan harian lebih anjal, cair, rencam, pelbagai dan terdapat tolak ansur, akomodasi serta saling memahami. Kesepaduan sosial melalui akomodasi, akulturasi, amalgamasi dan asimilasi. 1. Akomodasi, proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik sedar serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik yang lain wujud dalam sesebuah masyarakat. 2. Akulturasi, proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok daripada sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. 3. Asimilasi, proses apabila kumpulan minoriti atau kumpulan etnik yang baharu mengamalkan budaya dan identiti kumpulan majoriti untuk mengurangkan batas etniknya. 4. Amalgamasi, proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Kesimpulan, keamanan dan kestabilan masyarakat Malaysia tidak boleh diambil seperti sesuatu yang alamiah, sedia ada dan tidak diambil peduli akan keadaan sebenarnya. Kita mestilah terus-menerus bekerja keras mengekalkan dan mempertahankannya. Kita perlulah memikirkan strategi jangka panjang yang lebih kekal sifatnya, bukan sahaja bagi menangani api-api kecil, bahkan juga menghindarinya daripada berlaku dan terus merebak ke sesuatu yang lebih besar. Sekian, terima kasih.